Perayaan Deepawali atau Diwali ialah suatu perayaan dalam kalangan penganut agama Hindu menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa jahat. Dewa dan Dewi dalam agama Hindu bukanlah Tuhan tersendiri yang menyayangi Brahman dalam agama Hindu dan banyak kepribadian atau perwujudan yang dipuja sebagai dewa atau murti. Kepercayaan Hindu menyatakan bahawa mereka adalah aspek dari Brahma yang mulia, avatar dari makhluk tertinggi, bahagawan atau dianggap makhluk yang berkuasa yang dikenali sebagai dewa. Pemujaan terhadap setiap dewa bervariasi di antara tradisi dan filsafat Hindu yang berbeza. Reinkarnasi bermaksud kelahiran semula dan karma merupakan dua perkara yang diketahui dan dipercayai oleh ramai orang di dunia ini, dan ia juga disebut di dalam kepercayaan beberapa agama di dunia. Reinkarnasi dalam bahasa Inggeris juga disebut sebagai reincarnation atau sebagai ringkasnya boleh ditafsirkan sebagai kelahiran semula. Veda adalah apa Rusia bukan buatan manusia. Menurut Swami Vivekananda, himpunan penulisan ini yang dipanggil sebagai Veda bukanlah kata-kata manusia. Tarikh-tarikhnya tidak pernah ditetapkan, tidak boleh ditetapkan, dan mengikut kami Veda adalah abadi. Veda juga dinamakan sebagai Shruti yang bermaksud sesuatu yang didengar. Ini kerana Veda diturunkan daripada generasi ke generasi secara lisan. Masyarakat Hindu purba menggunakan kaedah lisan untuk pengajaran. Perayaan Deepawali. Perayaan ini untuk menandakan kemenangan dari kuasa jahat. Pada malam sebelum Deepawali, kaum India akan pasang pelita untuk menyambut kedatangan Dewi Lakshmi. Mereka juga akan menghias rumah dengan kolam, iaitu sejenis hiasan lantai yang diperbuat daripada beras yang diwarnakan sebelum terbitnya matahari. Pada pagi Deepawali, seluruh ahli keluarga bangun awal untuk membersihkan diri dan mandi minyak bijan untuk penyucian badan dan semangat. Seterusnya, aktiviti sembahyang dijalankan untuk mendapatkan kesejahteraan diri dan juga keluarga. Sebelum balik, mereka akan menghidangkan sejenis manisan yang digelar sebagai prasad. Pasti anda semua tahu bahawa Margo adalah makanan masyarakat India dan selalunya pasti ada ketika hari perayaan Deepawali. Bahan-bahan yang perlu ada dalam Margo adalah tepung beras, tepung urat dal, kacang kuda, santan suam, pijan dan biji ren. Ini pula adalah gipor, makanan manisan masyarakat India. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 300 mg tepung kacang hijau, garam, buah pelaga, gula, gajus dan minyak sapi. Tosai. Tosai sering dimakan ketika hari perayaan maupun hari-hari biasa. Idli diperbuat daripada beras, kacang urat dal dan garam. Berikut adalah tambahan bagi makanan tradisional kaum India. Ladu. Ladu ialah sejenis makanan manisan yang sering dimakan oleh kaum India, terutamanya semasa hari perayaan. Seterusnya, vadai. Vadai diperbuat daripada kacang dal, bawang merah yang dipotong dadu, 1 sudu jintan manis, 2 atau 3 tangkai cili kering yang dipotong kecil, 3 tangkai daun kari yang dipotong kecil, garam, gula dan perasa yang secukupnya. Kebiasaannya, makanan-makanan tersebut boleh didapati di gerai tepi jalan maupun di restoran mamak. Makanan-makanan tersebut juga bukan hanya dimakan oleh kaum India, malah kaum Melayu ataupun kaum yang berada di Malaysia juga turut makan makanan yang sama.
Dhoti merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda hari ini tidak berminat dengan pakaian tersebut. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Kain tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah peha dan kemudian disangkutkan pada bahu. Kemudian kain tersebut dihiasi dengan manik-manik kecil supaya kelihatan menarik. Ada juga dhoti yang berwarna kuning pudar atau kuning susu. Pakaian ini banyak dipakai oleh golongan Sethi. Sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran 1 meter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakai. Kebanyakan kain sari adalah jarang dan lembut. Sebelum memakai sari, si pemakai perlu memakai anak baju yang ketat dan singkat. Kemudian sari dililit dari pinggang dan diselempang pada bahu kiri. Lilitan pinggang sebanyak 3 hingga 5 kali untuk menguatkan lilitan supaya tidak terurai. Kesimpulannya, Hari Deepawali disambut pada bulan ke-7 kalender Suria Hindu dan dijadikan cuti umum persekutuan di seluruh Malaysia kerana terdapat kira-kira 1.5 juta penganut Hindu yang kebanyakannya berasal dari India Selatan. Sambutan Deepawali memberi peluang dan pendedahan kepada golongan muda untuk mengetahui dan mengamalkan pantang larang serta amalan yang dilakukan oleh golongan tua. Itu sahaja daripada kami sebersedikit tentang perayaan Deepawali. Sekian, terima kasih.